pergi kepada perang Uhud. Okey. Nak perang Uhud. Perang Uhud hari ni Ustazah. Dengan harapan supaya cerita mengenai perang Badar tu kita ingat. Kita kena ingat lah. Betul tak? Kurang-kurangnya bila berlaku perang Badar, apa-apa siapa pada orang-orang yang terlibat dalam perang Badar tu, siapa yang kita patut ingat siapa. Contohnya macam kata Abu Sufyan kan, Abu Sufyan. Itu tentang apa ni, Abu Sufyan melalui dua kali dia perang Badar tu. Ada kali pertama tu kata Badrul yang Badrul Sughra tu, yang Badrul Kubra tu. Berapa banyak harta kafilah perniagaan tu dia bawa. Berapa? Kurang-kurangnya kita ingat tu. Dan macam mana boleh berlaku perang. Jadi kita ada sebut apa ni, apa tu? Siapa tadi saya kata? Abu Sufyan. Abu Sufyan tu. Sebenarnya dia masuk dah perang tu. Kalau ikut cerita lah. Dia berperang tak? Sebenarnya dia berperang tak? Hak pertama memang terlepas. Hak yang kedua tu. Hak yang Badrul Kubra. Sebenarnya dia tak perang juga. Pasti dia bawa. Dia bawa harta. Dia bawa harta dagangan. Dia apa ni? Mana dia membantah kan? Membantah apa ni? Abu Jahal kan? Abu Jahal yang masuk. Dia tak perang lah. Dia balik juga pergi Madinah bawa kelengkapan apa ni? Perang dia tu. Apa ni? Barang kafilah perniagaan dia tu. Perdagangan dia. Dia tak perang juga. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang patut ingat. Perang Badar. Namanya perang Badar. Kemudian lepas tu di antara nak berlaku perang Uhud tu ada lagi peperangan yang berlaku. Contohnya perang Bani Sulaim. Nah, ini dalam tahun ketiga Hijrah. Tahun ketiga Hijrah berlaku ni. Perang Badar ni berlaku, perang Uhud ni berlaku dalam tahun ketiga Hijrah. Tahun ketiga Hijrah. Jadi kita kena faham jugalah sebelum berlaku perang Uhud ni banyak perang yang berlaku. Perang Bani Sulaim, ada perang tu maksudnya ghazwah yang disertai oleh Rasulullah. Ada Sariyah pun ada. Sariyah Muhammad bin Maslamah, Sariyah Zaid bin Harithah. Itu perang Ghatafan, perang Buhran. Ada sebut dalam. Itulah makna benda-benda yang kita tak sebut yang apa itu. Jadi kita tak masuk perang Badar lah. Perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud. Okey, siapa nak baca? Perang Uhud ni. Bukan surat apa? Bukan surat 240. Yang Faiza ya. Bacakan sebab ada anak murid. Siti Mah baca. Dia mengamuk, dia baru bangun tidur ni. Boleh minta tolong orang lain, Kak Wizah ke bacakan. Cik Siti Fatimah ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-29, Perang Uhud. Kekalahan di Badar ialah satu keaiban bagi Quraisy dan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa pembelaan. Justru lawangan tuntut bela menjadi kata-kata yang memukau di seluruh Makkah.
Orang-orang Makkah menegah daripada merata kematian orang-orang mereka yang terbunuh atau membayar tebusan tawanan. Di Perang Badar, jangan sampai disedari orang-orang Islam akan tahap derita dan perasaan mereka alami atas tragedi itu. Peristiwa Badar yang memeranjatkan itu mendorong orang-orang Quraisy menanam azam yang sama dan mulalah mereka membuat persiapan untuk melancar perang besar-besaran terhadap orang-orang Islam dengan tujuan menebus semula moral dan kebanggaan mereka yang sudah tercalar. Orang kafir yang amat gairah dengan ke medan perang untuk ke medan perang ialah Ikrimah bin Abi Jahal, Sahwah bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb dan Abdullah bin Abi Rabi'. Mereka berazam untuk menghancurkan Pakatan Islam buat selama-lamanya. Beberapa perwakilan dikirim menemui kesemua suku kaum Arab untuk membentuk pakatan bersama menentang kebangkitan Islam. Hasil usaha ini, mereka berjaya mendapat sokongan dari dua puak terkenal, Kinanah dan Tihamah, selain puak Badui Padang Pasir, Habashi. Mereka bersetuju bahawa keuntungan diperolehi daripada kafilah Abu Sufyan yang terlepas lari berjumlah sebanyak 1,000 unta dan 50,000 dinar diperuntukkan bagi menyediakan kelengkapan tentera. Quran yang mulia menyebut tentang keputusan ini seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasrah summa yaghlabun walladzina ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Artinya, sesungguhnya orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalang yakni manusia dari jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakannya. Kemudian harta yang dibelanjakannya itu menyebabkan penyesalan kepada mereka, tambahan pula mereka dikalahkan. Dan ingatlah orang-orang kafir itu akhirnya dihimpunkan dalam neraka Jahannam. Al-Anfal ayat 36. Okey, tengoklah ayat ni. Ayat ni nak menyatakan bahawa orang Quraisy, orang kafir ni, Quraisy, mereka membelanjakan harta benda mereka untuk tujuan ni lah, untuk tujuan peperangan, di mana perang yang mereka nak lancarkan itu adalah untuk nak apa ni, kita kata nak melemahkan, kalau boleh nak menghapuskan Islam di sini. Tak mau Islam tu. Jadi kita lihat dalam masalah ni kan, macam kita lah sekarang ni juga lihat keadaan Islam yang boleh jadi lemah. Kita tengok sekarang ni Islam telah ni. Mana? Sebab ada tangan-tangan, ada usaha-usaha dari pihak yang apa ni, yang benci kepada Islam ni. Tak kira lah, di seluruh dunia semua ada ni. Nanti yang sebab berlakunya macam-macam. Di dunia sekarang kita tengok ada yang orang Islam yang ditindas, apa. Mana mereka menggunakan, mereka membelanjakan wang ringgit mereka hanya bertujuan untuk melemahkan Islam dan melemahkan orang Islam. Dengan cara apa? Macam lah. Cara dia apa ni? Macam kita kata kalau dunia sekarang ni kan, bagi bantuan kepada orang Islam, pergi kepada sekolah-sekolah mereka, pusat pengajian mereka, contohnya di luar negara lah. Mereka bantu
Habis itu dimasukkan, diselipkan dengan apa orang kata, dengan pahaman-pahaman inilah, pahaman-pahaman yang boleh menghancurkan keimanan orang Islam sedikit demi sedikit kan. Itu macamlah juga dengan yang berlaku kepada Quraisy ni. Quraisy ni dia ada satu kumpulan orang besar-besar dia yang kaya-kaya yang disebut di sini ada 12 orang. Mereka dikatakan ada 12 orang, itu inilah yang termasuk yang penting Abu Jahal lah. Abu Jahal. Kita tengok mula-mula sekali yang apa ni, yang menyebabkan peperangan Badar tu. Jahal. Utbah. Kita bisa dengar nama Utbah bin Syaibah. Kedua anak-anak Utbah tu Rabi'ah bin Abdul Syam, Nabi, Munabbi, Al-Bukhtari, Hakim bin Hazam, Ubay bin Khalaf. Kita bisa dengar Ubay bin Khalaf. Al-Haris bin Amir bin Naufal, Abbas bin Abdul Muttalib. Mulanya Abbas bin Abdul Muttalib ni adalah keluarga Nabi. Itu siapa? Bapa saudara Nabi kan? Ya. Mereka ni semuanya mereka ini memberi makan kepada tentera-tentera Quraisy dengan menyembelih 10 ekor unta setiap hari. Masa dalam perang Badar tu tak ramai 1000 orang tentera. Setiap hari sembelih 10 ekor unta setiap hari. Itu makna mereka belanjakan apa ni, wang ringgit mereka, harta mereka untuk peperangan dan dengan tujuan untuk melenyapkan, melemahkan Islam. Kemudian dikatakan ayat tadi ni, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum, semuanya orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalang manusia dari jalan Allah, menghalang manusia dari jalan Allah, dari Islam. Mereka tetap membelanjakannya, kemudian harta yang dibelanjakan itu menyebabkan mereka penyesalan kepada mereka. Tambahan pula mereka dikalahkan. Dan ingatlah, orang-orang kafir itu akhirnya dihimpunkan dalam neraka Jahannam. Jadi ayat ini dikatakan ditujukan kepada Abu Sufyan bin Harb ketika dia belanjakan harta dia untuk membantu kaum musyrikin dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud pula ni. Jadi kita tengok ayat ni, ayat 212 ni, mana ditujukan kepada Abu Sufyan lah. Kemudian itu sebanyak apa? Dia nak belanjakan harta dia sebanyak mana? Disebutkan di sini 40 uqiyah. 40 uqiyah. Uqiyah itu beratnya 42 misqal emas. Tak tahulah berat ni untuk mana kan, 42 misqal emas. Abu Sufyan ni dia guna wang ringgit dia untuk mengupah askar upahan sebanyak 2000 orang Habsyi yang diajak untuk memerangi Rasulullah dalam peperangan Uhud. Mana dalam peperangan Uhud tu ada askar upahan pula. Itulah 2000 orang Habsyi untuk memerangi Rasulullah. Dia menanggung semua perbelanjaan mereka. Selain itu ada juga daripada orang Arab sendiri yang menjadi tentera. Jadi maksud ayat ni, mana kaum musyrikin membelanjakan harta mereka dengan tujuan untuk menyekat orang-orang daripada mengikut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jalan Allah. Itulah maksud ayat liyasuddu an sabilillah, itu maksudnya untuk menyekat. Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang, menyekat manusia daripada jalan Allah. Itu menyekat daripada Islam lah. Itu maksud ayat tu. Okey, teruskan. Mereka juga berikhtiar dengan kaedah lain, termasuk mengupah penyair-penyair untuk menarik perhatian puak-puak itu menentang orang-orang Islam. Safwan bin Umayyah mempengaruhi Abu Azza, seorang penyair, membantunya dalam rancangan ini dengan janji kemewahan selepas perang
atau membantu anak-anak perempuannya sekiranya dia terbunuh. Kebetulan penyair itu menjadi tawanan perang, yakni dalam konteks perang Badar. Dan Nabi SAW dengan murah hati melepaskannya tanpa wang tebusan dengan syarat dia jangan sekali-kali menentang baginda. Abu Sufyan sangat membenci orang Islam kerana dia kehilangan kebanyakan bekalannya dalam pelanggaran As-Sawiq. Ini tidak termasuk kehilangan teruk sumber ekonomi yang ditanggung Quraisy selepas beberapa peristiwa semasa kempen Zaid bin Harith. Berdasarkan kegagalan terus-menerus, Quraisy segera meningkatkan persiapan untuk menentang orang-orang Islam dalam satu pertempuran yang muktamad. Menjelang tahun berikutnya, segala-gala tersedia untuk gerakan tersebut. Orang-orang Makkah juga mahu membawa perempuan-perempuan mereka dengan tujuan memberi semangat juang yang berani. Satu kumpulan tentera seramai 3,000 prajurit berani mati. Dalamnya terdiri seramai 700 askar perisai dan 200 askar berkuda dengan 3,000 unta dan 200 wanita bergerak menuju ke Madinah. Ketua tentera ialah Abu Sufyan bin Harb. Pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid dan dibantu Ikrimah bin Abu Jahal dan Bani Abdul Addar ditugas membawa panji-panji. Kebencian lama yang mendalam dengan dendam kesumat menyelubungi keseluruhan proses. Dibayangkan dalam pertarungan sengit dan berdarah di antara dua pihak yang bermusuhan. Sementara itu, Al-Abbas bin Abdul Muttalib memerhati secara dekat pergerakan tentera dan persiapan untuk berperang. Dan semua ini terkandung dalam maklumat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu baginda berada dalam Masjid Quba. Ubay bin Ka'ab membaca surat itu kepada Nabi SAW yang memintanya mengambil berat dan serius kepada kandungan surat itu. Baginda bergegas pulang ke Madinah lalu memanggil satu mesyuarat dengan orang-orang Muhajirin dan Al-Ansar. Mereka berbincang dengan serius, terutama menggaris langkah-langkah yang harus diambil. Seluruh Madinah diletak dalam keadaan berjaga-jaga dan kesemua orang lelaki dilengkapi senjata sekalipun ketika bersolat sebagai menghadapi sebarang kemungkinan darurat. Sekumpulan orang Al-Ansar secara sukarela mengawal Nabi SAW dan berjaga-jaga sepanjang malam di pintu rumahnya. Di antara mereka ialah Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Ubadah. Sekumpulan orang Madinah mula meronda di pintu masuk dan jalan-jalan yang menuju ke bandar. Jangan sampai mereka terperangkap dengan serangan mengejut. Untuk mengintip pergerakan orang-orang kafir, satu pelatun mula meronda laluan-laluan yang dianggap bakal digunakan musuh. Sebaliknya, tentera Mekah masih menggunakan laluan biasa di sepanjang jalan sebelah barat. Setiba di Al-Abwa, Hindun bin Utbah, isteri Abu Sufyan, mencadangkan agar mereka menggali kubur ibu Nabi Muhammad SAW, tetapi pemimpin tentera enggan melakukan kerana takutkan padah. Barisan tentera melewati Wadi Al-Aqiqi, kemudian berbelok ke kanan dan berkhemah di sebuah tempat bernama Ain-Ain dekat Gunung Uhud pada hari Jumaat 6 Syawal tahun Hijrah ketiga. Satu, sebuah badan rundingan untuk satu rancangan pertahanan.
Pasukan peninjau Madinah yang menyampaikan maklumat pergerakan tentera Mekah tahap demi tahap. Kemudian pesuruh Allah memanggil satu perhimpunan musyawarah tertinggi tentera untuk mendapat pandangan mengenai situasi semasa. Baginda memberitahu tentang mimpi yang dialaminya. Sabda baginda, demi Allah, aku bermimpi. Aku memohon kepada Allah sebuah mimpi yang panjang. Lembu-lembu disembelih dan ada sebuah jalur di hujung pedangku. Dan aku memasukkan tanganku ke baju besi yang tebal. Tafsiran lembu-lembu ialah beberapa orang baginda akan terbunuh. Dan jalur di hujung pedang bermakna salah seorang keluarganya akan cedera. Sementara baju besi ialah Madinah yang baginda mencadangkan agar para sahabat patut berkhemah di dalam ibu kota. Pada pendapat baginda bahawa musuh biar terdedah di tempat terbuka supaya mereka keletihan. Lantaran itu orang-orang Islam akan terlepas dari risiko di medan pertempuran. Tetapi sekiranya mereka fikir hendak menyerang Madinah, lelaki-lelaki Islam akan menentang mereka di muka lorong, sementara para perempuan Islam akan membantu dari atas bumbung rumah. Seorang ketua munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, turut dalam perjumpaan itu sebagai ketua puak Al-Khazraj, menyokong rancangan Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, sokongan si munafik itu bukanlah berlandaskan ketepatan rancangan, tetapi untuk kepentingan peribadi. Dia takut berperang, justru secara senyap dia akan mengelak jauh daripada bertarung. Bagaimanapun, dengan kehendak Allah, dia sepatutnya didedahkan serta dimalukan di khalayak ramai buat kali pertama. Juga atas kehendaknya, tirai yang menutupi dusta mereka sepatutnya disingkap serta dijatuhkan. Atas kehendak Allah menyebabkan orang-orang Islam dapat kenal musuh dalam selimut yang hidup di tengah-tengah mereka. Bersyukur kepada Allah membolehkan mereka mengenal pasti golongan ini kepada ketika paling kritis dalam penghidupan mereka. Beberapa orang sahabat akrab yang tidak berpeluang menyertai perang Badar mencadangkan supaya Nabi SAW keluar meninggalkan Madinah dan mendesak baginda menerima pandangan mereka. Berkata salah seorang mereka, wahai pesuruh Allah SAW, bahawa kami telah lama menunggu ke hari ini. Dan kami mohon doa kepada Allah agar mempercepatkan kedatangan hari tersebut. Bersyukur kita kerana sudah tiba masanya untuk berperang. Lantaran, marilah kita keluar menentang musuh, jangan sampai mereka menganggap kita sudah hilang semangat atau takut melawan mereka. Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW, yang telah menghiasi pedangnya dengan darah orang musyrik dalam perang Badar, mengetuai para sahabat mendesak baginda untuk keluar dan tentang orang kafir. Katanya kepada Nabi SAW, demi Allah yang telah memberi kitabnya kepada Tuan hamba, bahawa aku tidak akan menyentuh makanan sehingga aku lawan mereka dengan pedang ini di luar Madinah. Selepas menimbang dengan teliti kedua-dua pro dan kontra, maka dipersetujui bahawa musuh hendaklah ditentang di luar kota, iaitu di Uhud. Jadi maknanya sini ada dua puak lah, ada satu golongan yang nak berperang dalaman aja lah, kat duduk tunggu di Madinah. Ada yang nak perang tapi ditentang di luar kota, iaitu di Uhud lah. Ini yang betul. Itu ada satu lagi yang dikatakan bahawa ada berapa orang sahabat yang mereka tidak berpeluang untuk berperang pada
masa perang Badar dulu tu ada dicatatkan dalam catatan sejarah, ada beberapa orang sahabat yang tak pergi perang tu ada sebab dia. Sebab mereka ini pun kita sebut dulu, mereka juga diberi agihan harta rampasan perang sama seperti orang yang pergi perang Badar. Antara sahabat dia Utsman ibn Affan, kan? Utsman ibn Affan sahabatlah, sebab dia diarahkan duduk di Madinah untuk jaga anak Rasulullah yang sebagai isteri dia itu Ruqayyah yang sedang sakit tenat, kan. Talha bin Ubaidillah juga tidak sempat perang Uhud. Sa'id bin Zaid, Lubabah, Bashir bin Antum. Sahabat-sahabat inilah yang memberi semangat supaya maknanya kita perang lah, dan kita tunjukkan kepada orang-orang musyrik itu yang yang mereka boleh jangka bahawa kita ni dah lemah ke apa kan. Jadi mereka ni lah yang tidak ada peluang untuk menyertai perang Badar dulu, yang mengajak Rasulullah supaya malah kita berperang di luar kota, iaitulah di Uhud lah. Kemudian tentera Islam terbagi pada dua. Okey. Teruskan. Yang kedua, tentera Islam terbagi dua, pertahanan dan bertempur di medan perang. Semasa solat Jumaat, Nabi SAW naik ke atas mimbar dan menyeru dalam khutbahnya untuk berlawan dengan berani. Sekiranya kalian berdiri teguh dengan iman, kalian akan dibantu oleh Allah yang Maha Berkuasa. Kemudian baginda mengarah orang-orang bersiap sedia menuju ke medan perang. Kesemua mereka beriang gembira. Selepas mengetuai jemaah solat zuhur bersama orang ramai, baginda masuk ke rumahnya dengan ditemani dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka membantunya mengenakan pakaian, mengikat serban, juga memakai dua pasang baju besi, bertindih antara satu dengan lain dan melengkapnya dengan pedang. Kemudian baginda keluar menemui orang ramai. Orang ramai menunggunya dengan tidak sabar lagi. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair menyalahkan orang ramai kerana mendesak Nabi SAW. Kata mereka, anda kalian memaksa pesuruh Allah SAW melawan musuh di luar Madinah. Bagaimanapun mereka menyerah segala itu kepada Nabi SAW dan menyalah diri sendiri apa yang telah mereka buat. Apabila Nabi SAW muncul keluar, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami sepatutnya tidak menentang candangan Tuan hamba. Justru ayuh Tuan hamba bebas melakukan apa yang diinginkan. Sekiranya Tuan hamba memilih tinggal dalam Madinah, kami akan tinggal bersamamu. Mendengar kata-kata itu, maka bersabda pesuruh Allah, bukankah aku seorang Nabi apabila telah memakai baju besi dan menanggalnya pula, kecuali Allah membuat keputusan di antaranya dan musuh. Kemudian Nabi SAW membahagikan tenteranya kepada 3 batalion. Batalion pertama Batalion Al-Muhajirin di bawah perintah Mus'ab bin Umair Al-Abdari. Batalion kedua Al-Ansari Aus di bawah perintah Usaid bin Hudair. Batalion ketiga Al-Ansari Khazraj di bawah pimpinan Al-Hubab bin Al-Munzir. Al-Hubab bin Al-Munzir. Tentera Islam terdiri daripada 1,000 perwira, 100 daripada mereka berbaju besi dan 50 lagi pasukan berkuda. Baginda melatih Ibnu Maktum menjadi imam solat di Madinah. Ibnu Maktum yang buta tu. Yang buta. Anak saudara Khadijah, Siti Khadijah.
Ibn Ummi Maktum menjadi imam solat. di Madinah. Hmm. Keberangkatan tentera diumumkan dan bergerak ke arah utara dengan 2 orang Sa'ad lengkap berbaju besi yang berlari-lari di hadapan barisan. Apabila melewati sepanjang denai gunung Al-Wada, baginda ternampak satu batalion tentera yang lengkap bersenjata yang terkeluar daripada kumpulan besar barisan tentera. Nabi SAW bertanya siapa mereka dan diberitahu bahawa mereka ialah orang Yahudi yang bersekutu dengan Al-Khazraj. Mereka memberitahu baginda bahawa mereka ingin turut serta menentang orang-orang kafir. Adakah mereka memeluk agama Islam? Nabi SAW bertanya. Tidak, jawapan mereka. Justru baginda enggan menerima mereka dan mengatakan bahawa baginda tidak akan meminta sebarang bantuan orang-orang kafir untuk menentang penyembah-penyembah berhala. Ketiga, perbarisan bala tentera. Sebaik saja tiba ke lokasi bernama Ashi Sheikh Khan, baginda pun mengantor barisan tenteranya. Baginda menggugurkan mereka yang kurang upaya atau terlalu muda untuk dibawa berperang. Di antara mereka ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Usaimah bin Zaid, Usaid bin Zahir, Zaid bin Thabit, A'ba bin Aus, Amr bin Hazim, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Harisa Al-Ansari, Sa'ad bin Habba dan Al-Bara bin Azib. Okay. Bara' bin Azib. Kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahawa baginda sama terlibat dalam pertempuran hari itu. Sekalipun usia terlalu muda, tetapi Nabi SAW membenarkan Rafiq bin Khadaji dan Samura bin Jundub menyertai peperangan. Kedua-dua pemuda ini ada kemahiran tersendiri. Rafiq pandai memanah dan Samura pandai bergusti dan pernah mengalahkan Rafiq. Berkata Samura apabila terdengar Rafiq diterima, katanya, saya lebih kuat darinya. Saya boleh mengalahkan Rafiq dan lebih kuat daripadanya. Apabila Nabi SAW mendengar begitu, dia menyuruh mereka bergusti. Mereka bertarung. Samura menang dalam pergulutan gusti, lalu baginda mengambil Samura menganggotai tentera. Keempat, bermalam di antara Uhud dan Madinah. Apabila malam menjelang, mereka mengerjakan solat maghrib dan isya serta langsung bermalam di situ. 50 orang dipilih untuk mengawal perkhemahan dan sekitarnya. Muhammad bin Maslama Al-Ansari, Wira Brigade Ka'ab bin Al-Ashraf menjadi ketua pengawal. Sementara Zakhwan bin Abdul Qais diberi tanggungjawab khas untuk mengawal Nabi SAW. Kelima, pemberontakan Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya. Pada keesokan hari sebelum fajar menyingsing, Nabi SAW bergerak lagi dan apabila tiba ke Syawit, baginda menunaikan solat subuh. Di situ mereka sudah pun menghampiri musuh, malah dapat melihat antara satu dengan lain. Dan mulalah Abdullah bin Ubay, seorang munafik, memberontak menentang orang-orang Islam. Sepertiga anggota tentera berundur bersama Abdullah. Mereka dikatakan seramai 300 orang pejuang yang mengikutinya. Katanya, kita tidak tahu mengapa kita berbunuhan sesama sendiri. Dia mendakwa bahawa penggudurannya bukan untuk menunjukkan bantahan terhadap pesuruh Allah SAW kerana menolak pandangannya tetapi menerima fikiran orang lain.
Sebenarnya bukan alasan itu yang menyebabkan pengunduran orang-orangnya. Sekiranya Nabi SAW menolak pandangannya seperti yang didakwa si munafik, adalah tidak munasabah baginya menyertai tentera Nabi. Kalau itulah alasannya, sejak awal lagi dia boleh menolak daripada menyertai baginda. Tujuan sebenar pemberontakan ini dengan menarik keluar orang-orangnya pada peringkat paling kritikal ialah untuk menimbulkan kekeliruan dan kebingungan minda di kalangan tentera Islam yang sudah pun dapat melihat dan mendengar musuh dari jarak dekat. Tetapi Abdullah ingin melihat perselisihan menjadi-jadi di antara anggota tentera Islam seperti yang berlaku pada mereka sendiri. Mereka ingin melemahkan semangat dan moral tinggi orang-orang beriman. Untuk tujuan itu, mereka segera mendesak pada pandangan mereka agar mempercepatkan keretakan sekaligus boleh mengakibatkan kematian Muhammad, para sahabat setia dan seluruh umat Islam. Kaedah ini akan membuka jalan baginya menuntut semula kepimpinan tertinggi yang telah hilang semenjak kemunculan Islam di Madinah. Tanpa prihatin Allah, rancangan si munafik mungkin boleh berjaya. Banu Haritha Al-Aus dan Bani Salamah Al-Khazraj hampir terpesona dengan perilaku si munafik itu. Kedua-dua mereka terpukau kerana terkeliru, bahkan mereka hampir mula menarik diri. Tetapi dengan kehendak Allah, mereka terselamat dari keaiban itu. Allah berfirman mengenai gelagat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Iz hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Antafshala tu kena panjang sikit sebab ada aliful isnain. Kalau baca pendek tadi lam sajalah, tak ada aliful isnain. Antafshala. La tu panjang. Dua rakaat. Iz hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, ingatlah ketika dua puak dari kamu pada hari peperangan Uhud itu terasa lemah semangat, yakni untuk meneruskan perjuangan kerana takut, padahal Allah pembantu dan pelindung mereka. Dan yakni jika sudah demikian, kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ali Imran ayat 122. Di sini ayat ni, ta'ifatani tu kan, mana dia kata di sini dua pasukan. Ta'ifatun satu pasukan. Ada alif nun, ta'ifatani dua pasukan. Siapa yang dimaksudkan dengan dua pasukan itu kat sini ialah pasukan Banu Salamah. Pasukan Banu Salamah. Banu Salamah ni daripada Khazraj dan satu lagi Banu Harithah daripada Aus. Dua pihak antara kamu. Allah mengetahui ketika dua pihak di antara kamu. Izhammat ta'ifatani. Allah mengetahui ketika dua pihak antara kamu yang dimaksudkan di sini. Itulah tadi pasukan Banu Salamah daripada suku Khazraj dan pasukan Banu Harithah daripada suku Aus. Yang masing-masing menjadi sayap kanan dan sayap kiri kepada angkatan perang Rasulullah. Telah lemah semangat. Antafshala, lemah semangat mereka dan gentar menghadapi musuh bila melihat ketua kaum munafikin iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul tadi dengan kawan-kawannya telah berpecah meninggalkan Rasulullah sehingga kedua-dua pasukan itu teragak-agak. Dua pasukan tadi itulah pasukan Banu Salamah dengan pasukan Banu Harithah teragak-agak hendak menggagalkan pula angkatan perang Rasulullah itu dengan melarikan diri daripada medan perang.
Berapa ramai tu? 300 orang. 300 daripada 1000 kan. 300 yang nak keluar tu. Satu yang besar lah. Maknanya, Tarik keluar tu bagus. tapi Allah memelihara kedua-dua pasukan tu. Allah pelihara kedua pasukan tersebut yang daripada Abu Salamah dan Bani Harisah tu dengan meneguhkan pendirian mereka dan mengukuhkan keimanan mereka sehingga mereka tidak lagi dapat dipengaruhi oleh perasaan lemah yang kerap berbisik di hati mereka walaupun sepertiga daripada angkatan perang Rasulullah itu telah berpaling dadah melarikan diri. Yang demikian itu naklah dijadikan contoh oleh orang-orang mukmin. Kita jadikan contoh dan kepada Allah hendaklah orang mukmin itu bertawakal, hendaklah mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah dengan menyediakan terlebih dahulu persiapan-persiapan yang cukup dan pentadbiran yang baik. Kita tengok dalam perang Uhud ni memang perancangannya amat baiklah. Sebab tu disebut dalam ni wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertawakal kepada selepas menyediakan persiapan-persiapan yang sebaiknya dalam peperangan Uhud ni, maka naklah bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan mereka kepada Allah. Okey, jadi kita tengok kalau dapat dilihat, kalau kita nak tahu cerita tentang khususnya perang Uhud ni, mana tengok daripada ayat 121 sampailah 60 ayat selepas tu. Sampai ayat berapa? Sampai ayat 80 lebih kan? Karena itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan mengenai peperangan Uhud. Kita boleh tengoklah. Saya nak tanya, Bani Al-Aus dan Al-Khadraj tu bukan Ansar lah ya? Bukan. Mereka asalnya Ansar lah. Ansar, memang dia jadi kalangan Ansar. Tapi dia sebab dia terpedaya dengan apa ni, munafik ni. Kan Abdullah bin Ubay ni. Sultan Abdullah bin Ubay ni. Hampir lah mereka ni. Tapi dikatakan Allah pelihara. Allah pelihara mereka daripada apa ni, maknanya termasuk dalam apa terpengaruh lah dengan Abdullah bin Ubay. Okey. Abdullah bin Haram, bapa kepada Jahir bin Abdullah, cuba menyekat mereka daripada berundur. Dia mengingatkan si munafik akan tanggungjawab di saat genting dan keadaan yang aneh, tetapi tidak berhasil. Dia ikut mereka, menegur dan mendesak mereka agar kembali sambil berkata, "Marilah berjuang ke jalan Allah atau sekurang-kurangnya jadi pertahanan." Ujar mereka, "Kalau kami tahu bahawa kami akan benar-benar nak berlawan, kami tak akan balik." Apabila kecewa dengan kata-kata itu, dia menyeru, "Hendaknya Allah menjingkir kalian. Anda ialah musuh Allah. Allah pasti prihatin. Allah pasti prihatin Rasulnya." Firman Allah tentang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Artinya, dan juga dengan tujuan ia hendak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang munafik yang dikatakan mereka,
marilah berperang pada jalan Allah, yakni untuk membela Islam, atau mempertahankanlah, yakni diri, keluarga dan harta benda kamu. Mereka menjawab, kalaulah kami faham ada peperangan, yakni dengan sebenar-benarnya, tentulah kami mengikut kamu turut berperang. Mereka ketika yakni mengeluarkan perkataan itu lebih dekat kepada kufur dari dekatnya kepada iman. Mereka selalu menyebut dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan. Ali Imran ayat 167. Dan ayat ni Allah nak jelaskan bahawa semua kemalangan disebabkan luka-luka, terbunuh dan tewas dalam perang antara tentera Islam dan tentera musyrikin dalam perang Uhud itu telah pun ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah mengikut sebab dan musababnya. Maka janganlah disedihkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi takdir yang telah berlaku itu untuk memperlihatkan orang-orang yang benar-benar beriman dan menunjukkan orang-orang yang terang-terang munafik. Orang yang munafik itu ialah orang yang lahirnya saja beriman, sedang batinnya kufur. Iaitu ketika mereka diajak, marilah kamu berperang pada jalan Allah untuk mempertahankan agama atau pertahankan tanah air dan kehormatan diri. Maka apa jawab mereka? Kalau kami tahu berperang, tentu kami mengikut kamu. Kata-kata demikian sudah cukup jelas menunjukkan tabiat orang munafik itu suka belot, tak boleh dipercayai. Padahal mereka telah pun bersetia hendak berjuang melawan musuh bersama-sama. Dan dengan kata-kata demikian mereka pun bertindak menarik diri daripada medan perjuangan seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini dengan pasukan yang sebanyak 300 orang. 300 orang keluar. Sehingga pasukan yang dahulunya dibawa keluar oleh Nabi Muhammad SAW berjumlah 1,000 orang itu hanya tinggal 700 orang sahaja. Maka dengan tindakan yang mereka ambil pada hari itu, jelaslah sudah bahawa mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Kerana sebelum itu, mereka masih belum jelas lagi pendirinya. Seterusnya Allah menyatakan tentang sifat orang munafik itu dengan firman-Nya. Ini sifat orang munafik. Jelas-jelas Allah kata, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ni katakan dengan mulut. Mulut saja sebut. Mereka katakan dengan mulut mereka perkara yang tiada di hati mereka, tapi tak ada dalam hati mereka. Mana dalam hati tak serupa dengan apa ucapan mereka. Jadi mereka mengaku beriman hanya dengan mulut, bukan dengan hati. Dan bagi mereka, sifat bohong dan dusta itu menjadi pakaian mereka sehari-hari untuk menutup isi hati mereka yang busuk, dengki dan khianat. Maka sudah barang tentu, apa yang mereka tutup dan sembunyikan itu dapat diketahui oleh Allah kerana Allah telah menyatakan dengan firman-Nya, Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah mengetahui akan apa-apa yang mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan dalam hati mereka, tidak seperti apa yang mereka katakan dengan mulut mereka. Itu yang dimaksudkan ayat ini. Itu makna tentang nak kenal orang munafik, itu dia. Itu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Sebut saja dengan mulut tapi tidak dengan hati. Okey. Teruskan. Keenam, peringatan kepada tentera Islam ketika bergerak ke Uhud dengan memberi ingatan kepada para pejuang, pesuruh Allah SAW bergerak menuju ke arah musuh. Selepas pemberontakan dan pengunduran puak munafik, bilangan anggota Islam kurang menjadi seramai 700 orang sahaja. Perkhemahan orang-orang kafir pada satu tempat di mana kebanyakan luar-luar ke Uhud, hampir kesemua disekat mereka. Bersabda pesuruh Allah SAW kepada orang-orangnya, mana satu antara kamu boleh memandu kita ke tempat orang itu, yakni orang-orang musyrik, dengan melalui jalan rentas sampai ke Uhud dan tidak dipintas mereka.
Berkata Abu Khaisamah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah orang tuan hamba cari. Kemudian dia memilih satu jalan pintas menuju ke Uhud dengan melewati Harah Bani Harithah dan ladang-ladang mereka serta meninggalkan tentera musyrik ke sebelah barat. Dalam perjalanan mereka melewati Haid, yakni padang, Marba' bin Qaizi, seorang munafik buta. Apabila Marba' merasai bahawa itu adalah tentera Nabi, dia mula melempar tanah ke muka mereka. Justru mereka menerkam hendak membunuhnya. Tetapi Nabi bersabda, jangan bunuh dia, dia buta mata dan hati. Pesuruh Allah SAW meneruskan perjalanan, mendaki dan menuruni lereng Bukit Uhud hingga ke sebuah cerun lembah. Baginda berkhemah di situ bersama para askarnya dengan menghadap ke Madinah, sementara belakang mereka menghala ke Bukit Bukau, Gunung Uhud. Lantaran itu, tentera musuh menentang di tengah antara orang-orang Islam dan Madinah. Ketujuh, rancangan pertahanan. Pesuruh Allah SAW mengerah tenteranya dan menyusun mereka dalam dua barisan sebagai persiapan menghadapi pertempuran. Baginda memilih satu pasukan yang mahir memanah seramai 50 orang di bawah perintah Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansari, Al-Ausi Al-Badri, dan mengarah mereka bertapak sebelah gunung di tebing selatan terusan kanan Al-Wadi, terletak di tenggara khemah orang-orang Islam lebih kurang 150 meter dari tentera Islam. Hingga hari ini gunung itu dinamakan Gunung Pemanah. Pesuruh Allah SAW menjelaskan tentang misi pasukan itu dengan kata-kata yang ditujukan khas kepada mereka. Sabda baginda kepada ketua pasukan, pacu kuda dengan laju yang bagai anak panah, jangan sampai mereka menyerang kita dari belakang. Sama ada kita menang atau kalah, kalian hendaklah berdiri teguh di kedudukan itu. Dan sepatutnya diingat bahawa kita tidak akan diserang dari sebelah kita. Tambah baginda, pertahan belakang kita. Kalau ternampak orang kita terbunuh, jangan datang membantu, dan kalau kalian berjaya ke depan, jangan pula berkongsi dengan kita. Dalam versi Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, sekiranya ternampak kami disambar berkecai oleh burung, jangan juga tinggal posisi kalian sehingga aku memanggil kamu. Dan sekiranya kalian ternampak kami telah mengalahkan musuh, juga jangan tinggal posisi itu sehingga kalian dipanggil. Inilah pesanan Nabi kepada ni kan? Ya, Apa ni? Pasukan pemanah kan? ya. Dia pesan jangan tinggalkan posisi. Okey. Dengan tugas yang diperintah kepada pasukan itu serta kedudukan lokasi mereka di sebalik gunung sebagai arahan ketenteraan yang tegas. Pesuruh Allah SAW menyekat satu-satunya alur sempit yang mungkin berpeluang orang-orang kafir menyusup masuk ke belakang barisan tentera Islam dan kelak membolehkan mereka mengelilingi dan sekaligus mengepung mereka. Tugas-tugas pasukan lain serta tanggungjawab anggota tentera yang selebihnya diatur baginda seperti berikut. Pada sayap kanan, baginda melatih Al-Munzir bin Amr. Di kiri, baginda melatih Az-Zubair bin Al-Awwam dengan dibantu oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Fungsi Al-Zubair ialah berdiri teguh bersama pasukan berkuda Khalid bin Al-Walid. Baginda juga memilih sekumpulan askar paling berani menjadi sebagai benteng ketenteraan. Mereka terkenal dengan kesediaan,
kewaspadaan dan keberanian yang dapat disamakan dengan seramai 1,000 orang. Wow. Perancangan bijak dan begitu rapi menunjukkan betapa pintarnya sifat kepimpinan dalam ketenteraan yang dimiliki Nabi SAW. Tiada seorang pemimpin boleh menggariskan satu rancangan yang tepat lagi bijak. Baginda tiba di posisi itu terkemudian daripada musuh, tetapi berjaya bertapak pada kedudukan terbaik. Baginda menjadikan sisi gunung berbatu berfungsi sebagai perisai di belakang dan di rusuk kanan perbarisan tenteranya, sekatan untuk menghalang daripada dibolosi musuh. Lantaran itu membolehkan baginda mengadakan perlindungan paling maksima di belakang dan di rusuk kiri. Kerana bimbangkan kemungkinan menerima kekalahan, juga menghalang orang-orang Islam melarikan diri yang kelak mudah jatuh ke tangan musuh sebagai tawanan. Baginda mencari tanah tinggi untuk berkhemah. Tambahan pula, lokasi strategik begini pasti membolehkan mereka menewaskan ramai orang-orang kafir kalau mereka fikir untuk mendekati atau mengambil alih posisi orang Islam. Langkah selanjutnya, baginda mengurangkan peluang musuh membuat perkhemahan ke satu ruang sempit pada kedudukan tanah rendah yang tidak membawa sebarang kelebihan untuk memperolehi kemenangan. Dan pada masa yang sama, mereka akan terperangkap, tidak dapat melarikan diri apabila tentera Islam mengejar mereka apabila kemenangan berada di pihak Islam. Untuk mengatasi bilangan anggota Ashkar yang tidak ramai, baginda memilih sendiri satu pasukan pejuang berada di hadapan barisan. Tentera Nabi SAW dikeras sepenuhnya pada 7 Syawal tahun Hijrah ketiga. Syawal. Berlaku apa? Perang Uhud ya, bulan Syawal. Okey, lagi. Ke-8, Rasulullah SAW menyuntik semangat berani kepada angkatan tenteranya. Rasulullah SAW melarang orang-orang Islam memulakan serangan tanpa arahan darinya. Kemudian baginda mengenakan baju besi 2 lapis, satu di belakang dan satu di depan. Baginda menyuruh para sahabat untuk berjuang dan mendorong mereka agar bertenaga dan berdiri teguh ketika berjuang. Untuk membakar semangat para sahabatnya, baginda mengambil sebilah pedang tajam dan memegangnya pada tangan kiri sambil menyuruh para sahabatnya, siapa yang berani mengambil pedang ini untuk tujuan sepatutnya, ramai mereka tampil ke depan untuk mengambilnya. Antara mereka ialah Ali bin Abi Talib, Al-Zubair bin Al-Awwam dan Umar bin Al-Khattab. Tetapi seorang pun tidak diberinya. Abu Dujana Sama bin Kharsa bertanya, "Wahai Rasulullah, berapakah harganya?" Jawab Nabi SAW, "Ia hendaklah menetap muka musuh sehingga ia bengkok." Lalu Abu Dujana berkata, "Wahai Rasulullah, aku ambil untuk harga itu." Lalu baginda memberi pedang itu kepadanya. Abu Dujana seorang yang berani dan tahu selok-belok peperangan. Dia memakai lilitan merah pada kepalanya dan ke mana pergi orang sudah tahu bahawa dia sanggup mati dalam perjuangan. Justru sebaik saja Abu Dujana mengambil pedang dari tangan Nabi SAW, dia mengikat kepalanya dan mula berjalan mendada di tengah-tengah para pejuang. Berdiri belum rumah Ustazah. Ya. Rasulullah SAW memerhati kelakuan Abu Dujana lalu bersabda, "Inilah jalan yang Allah sangat benci kecuali dalam situasi begini." Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Inilah Tak jalan suka yang orang mendada.
Mendada kan. Kalau masalah lain memang sangat mana Allah tak suka lah, tapi dalam situasi perang ni Dibenarkan. dibenarkan. Okay. Kesembilan, pengambilan tentera Makkah. Tentera musyrik menggunakan sistem perbarisan untuk mengerah pasukan mereka. Ketua Panglima Tentera diamanahkan kepada Abu Sufyan Sakhar bin Harb yang kedudukannya di tengah-tengah barisan tentera. Khalid bin Al-Walid di antara pada sayap kanan, diletak pada sayap kanan, dan Ikrimah anak lelaki Abu Jahal pada sayap kiri. Safwan bin Umayyah mengetuai tentera berjalan kaki. Pasukan pemanah di bawah perintah Abdullah bin Rabi'ah. Panji-panji pasukan di bawah jagaan skuad Bani Abdul Addar. Berlaku pembahagian jawatan dalam tentera semenjak Abdul Manaf memberi tugas itu kepada mereka. Tugasan ini diwarisi daripada Qusay bin Kilab seperti yang kita sentuh pada permulaan buku ini. Tiada siapa berhak menentang mereka dalam hal ini. Malah ia menepati tradisi yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Abu Sufyan, Ketua Panglima Tentera, mengingatkan orang-orangnya tentang panji-panji perang seperti yang berlaku kepada Quraisy dalam Perang Badar dan membawa panji-panji ialah An-Nadr bin Al-Harith yang tertawan. Dengan rasa geram dan permusuhan terhadap Islam, dia berkata, "Wahai Bani Abdul Addar, anda ditugaskan sebagai pembawa panji-panji. Dan tahukah kamu bahawa panji-panji ini merupakan sasaran pertama diserang musuh. Seandainya ia jatuh, kita juga jatuh. Oleh itu, aku mahu engkau beri jaminan tentang keselamatannya atau tinggalkan kepada kami dan memadailah dengan tugas itu." Cubaan Abu Sufyan ternyata berjaya, tetapi kata-katanya itu menimbul kemarahan amat sangat kepada Bani Abdul Addar yang mana mereka menggugutnya dan hampir menyerangnya kerana keangkuhan itu. Mereka berkata kepadanya, "Adakah anda mahu kami menyerah pelindung panji-panji itu? Bila kami menentang mereka pada hari esok, anda boleh menyaksikan kehandalan kami. Sebenarnya mereka berjuang dengan berani dan berdiri teguh mempertahankan panji-panji lambang mereka sehingga mereka terbunuh." Ke-10. Muslihat politik orang Quraisy. Beberapa hari sebelum perang meletus, orang Quraisy berusaha menyemai bibit-bibit perpecahan dan persengketaan antara orang-orang Islam. Pertama, Abu Sufyan mengirim mesej kepada puak Al-Ansar berbunyi, "Biarlah kami saja melawan sepupu-sepupu kami dan janganlah anda masuk campur. Kalau anda berkecuali, kami tidak akan menentang anda kerana anda bukanlah sasaran kami." Tetapi percubaan itu menemui kegagalan. Tiada sebarang cubaan khianat boleh mengatasi keseluruhan iman mereka yang kental bagaikan gunung batu. Jawapan orang Al-Ansar mengecewakan dan bercanggah dengan apa yang disangka oleh Abu Sufyan. Persengketaan kedua-dua pihak sudah semakin hampir menjadi kenyataan. Tetapi Quraisy masih belum puas hati dengan kegagalan pertama, bahkan ingin mencuba lagi. Masih dengan tujuan yang sama. Tetapi kali ini dengan bantuan seorang pembelot bernama Abu Amir Al-Fasiq. Nama sebenarnya Abdul Amr bin Saifi. Dia seorang yang bergelar rahib. Tetapi Rasulullah SAW menggelarnya Al-Fasiq, yakni orang kaya, berkelakuan sumbang dan tidak bermoral. Sebagai ketua puak Aus di zaman jahiliah, dia tidak dapat menerima Islam sama sekali ketika agama ini baru muncul.
Secara terbuka dia mengisytiharkan kebenciannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan Madinah dan pergi menemui Quraisy di Mekah untuk menghasut mereka memihak kepadanya, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh mereka memulakan peperangan menentang baginda. Dia mendakwa bahawa dia ditaati dan dihormati orang-orangnya dan mereka akan segera menyertainya apabila ternampak sahaja dia pulang. Dia merupakan orang pertama dari kalangan gerombolan dan hamba abdi Quraisy yang menunjukkan tentangan. Dia menyuruh orang-orangnya serta menghormati mereka dengan berkata, "Wahai kaum Aus, aku ialah Abu Amr." Jawab mereka beramai-ramai, "Tiada mata seorang pun yang senang melihat kamu, wahai fasik." Mendengar itu lalu dia berkata, "Orang aku sudah dirasuk hantu selepas aku keluar meninggalkan mereka." Lantaran kata-kata itu mencetuskan perkelahian, dia berlawan dengan garang dan merejam orang-orangnya dengan batu. Ini merupakan cubaan kedua Quraisy untuk memecah belah di kalangan orang beriman. Baginda pun bagaimanapun dalam hati mereka dilanda bimbang amat sangat, sekalipun orang mereka ramai serta lengkap dengan senjata. Ke-11, usaha wanita Quraisy membakar semangat perwira mereka. Kaum wanita Quraisy juga turut berjuang di medan perang dengan diketuai oleh isteri Abu Sufyan bernama Hindun bin Utbah. Mereka bergerak di celah-celah perbarisan tentera kafir sambil menepuk tamborin dan membakar semangat juang keperwiraan agar kesemua para pemanah, pemedang dan penombak pergi berperang dengan berani. Dan ketiganya mereka menyuruh kepada pembawa panji-panji, "Wahai Bani Abu Ad-Dar, wahai pembela tanah air, tentang mereka dengan pedang tajammu." Pada ketiga lain, mereka menyanyi lagu-lagu semangat. "Berjuanglah dengan berani, kami akan memelukmu serta menghampar tikar menyambut kepulanganmu. Tetapi melarikan diri dari medan, anda kami tinggalkan. Selamat tinggal dan cinta kasih tidak dikembalikan." Syair Arab. Kalau orang Syair Arab. jangan pilah nangis nak pergi perang kan. Masya Allah, subhanallah, semangat dia pun. Bagi semangat. Dalam bentuk syair tu, syair Arab. Baru berkorban apa saja. Allahumma. Tak ada dalam zaman ni perempuan macam tu kot no. Ikut kat Palestin ada, Palestin. Palestin ada. So sambung Tak tahu lah, ni pukul apa dah? Dah azan dah. Azan dah kan? Dah azan. Di dalam perang ni lah apa yang meninggal siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib kan, bapa saudaranya. Dan memang Hindun ni memang duduk azan lama dah. Apa ni, betapa balas dendam lah. Dia makan. Malah dia makan hati. Makan. Dia kunyah hati. Di mamah. Mana je mama punya ha. Dia jadi hancur, halus. Hidup punya, ya Allah. Itulah punya apa ni? Macam hasad bencinya kan. Dendam membara. Tapi lepas tu dia masuk Islam balik kan. Hindun. Tapi Hamzah mati bukan disebabkan oleh ni kan, dia dibunuh oleh Wahsy kan. Dia dibunuh dulu. Dia nak dapat tawaran untuk membebaskan diri dia sebagai hamba. That's why dia cuba mengendap masa dia membunuh Hamzah tu, dia mengendap. Jadi Terang hadap ah. Dia agak-agak kan Hamzah kan berani kan. Jadi dia sasaran dia cuma Hamzah je. Dia tak ada Bila dia orang nak lain kan. tahu sikit, dia memang pemanah yang pandai. Dia tikam je Hamzah, dia biarkan Hamzah mati macam tu.
Lepas tu kemudian dia datang, dia ambil balik lembing dia balik ke markas dia tak perang lagi dah. Dia duduk dekat dalam markas dia sebab dia kata sasaran dia cuma untuk bunuh Hamzah untuk dapat pembebasan sebagai hamba abdi dia. Itu yang barulah apa ni. Si gendon ni. Datang si perempuan tu berlaku peristiwa tu. Okey lah. Kita berhenti setakat ni dulu lah. Tak perang ni no? Pertarungan. Sini ikut baru start perang. Kesilapan skuad pemanah. Banyak lagi saudara ni. Sampai ke muka surat. Serta tentang sampai muka surat 286. Dua lapan enam. Jauh lagi dah. Jauh lagi. Jauh lagi. Tak banyak serta dalam pokok ni kan. Apa ni, tentera yang Nabi atur elok-elok, yang Nabi pesan elok-elok pada tentera pemanah tu supaya jangan bergerak daripada tempat tu. Macam mana mereka boleh lari turun tu. Sebab dia selepas tu apa berlaku kepada Nabi kita kan, dia jatuh dalam lubang. Jatuh lubang tu. Banyaklah saudara. Sedih ni. Ustazah, minta terangkan sikit macam mana dia orang nak dia kata dia nak bagi tentera Islam pecah belah tu. Macam mana cara orang Quraisy buat? Saya boleh baca tak apa-apa dapat dia punya cerita. Macam mana? Dua cara kan tadi. Dua cara tu. Macam mana cara dia buat? Dia pergi kat dia orang ke macam mana? Dia orang kan dah jauh-jauh dah. Apa ni, tentera Quraisy tu macam mana dia buat tu? Ni bila istihar perang ni dia pun boleh bergaul lagi. Dia pergi macam tu. Bila dia dorong tu. Tak perang semua lagi ni. Bila dia perang baru dia divide. Okey, kau pergi sana, kau pergi sini. Okey, start. Dia kena ada atur cara dia kan. Teknik belum masuk teknik perang lagi. Teknik maknanya dia Ni baru dia melaga-laga. dua lagu tu maknanya dia campur Campur lagi. Sebab tu dia katakan biarlah kami yang membunuh sepupu kami. Maknanya dia orang dalam kalangan dia orang lagi. Masih lagi. Itu yang saya confuse sikit lah. Dia tapi dia kenal itu musuh dah kan? Kenal dah. Tapi tak ada istihar perang. Macam kita sekarang musuh tempat lain, kita lain kan. Tapi sama waktu kalau ikut filem tu pun macam tu juga. Macam kita kata orang cerita dalam perang Badar tu. Dia bukan serang terus gitu. Karena dia orang kata semuka dulu perang satu lawan satu. Kita tengok dia betul lah tu. Berlari kan. Kalangan orang yang orang yang kuat-kuat kan, pilih Kuat dulu betul. Letak depan. lawan. Depan dulu. Lawan dulu. Lawan dulu tengok siapa menang. Itu baru lapisan kedua. Kemudian baru istihar perang kan. Bersemuka dulu. Barulah betul kekuatan. Maknanya kalau yang pedang dengan pedang, panah dengan Panah dulu, tombak kan. Zaman sekarang ni batu dengan bom, dengan nuklear. Kan bayangkan. Lepas tu tak keluar pun daripada pejabat je boleh tembak. Dia pun takut, dia pun tak keluar pun. Sebenarnya dia takut kan. Sepatutnya itu dia cara peperangan Rasulullah kan. Kalau dia ada teknik dia itulah.
etika perang dia gitu. Lepas tu dia tak ada bunuh budak-budak, perempuan kan tak ada. Ya. Pekan pun tak ada, dia tak hancurkan bandar. Dia pergi satu kawasan kan Sarah? Dia pergi satu Tengok. kawasan macam Padang kan. Kosong tu baru dia Baca perang. ni, kena baca. Betul. Itulah dia cantik aturan dia. Apa kita ni lah juga. Berhenti situ lah. Minggu depan kita bertarung. Ya, semangat. Kesian dengar cerita. Sedih lah. Masya Allah. Okey. Lisa. Habis. Kita baca doa tak tadi Baca. Belum. Belum ni sekarang lagi Doa belum. Kita datang sebelah doa. Okey. Kepada Asma'ul Husna. Ya Hakim, ya Wasi'al Ata. Ya Wasi'al Ata. Wahai Allah yang maha luas. Wahai Zat yang maha luas pemberiannya. Ya Wasi'al Ata. Wasi' Zat yang maha luas. Ata itu makna pemberiannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa sayyi al asfar. Allahumma ya Allah, Allahumma ya wasi'al 'ata wal maghfirati ya man wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. Ubsut lana min rizqika wa anzil 'alaina min barakatika wa hab lana min ni'ma'ika ma 'alimta lana fihi ridaka waqsuna min ladunka kiswatan tuqina biha min al-fitani fi jami'i ata'ik. Ya Allah, wahai yang maha luas anugerah dan pengampunannya. Wahai Allah yang maha luas anugerah dan pengampunannya. Wahai yang rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Lapangkanlah untuk kami rezekimu ya Allah. Lapangkanlah untuk kami rezekimu ya Allah. Lapangkanlah untuk kami rezekimu ya Allah. Curahkanlah kepada kami berkat-Mu. Curahkanlah kepada kami berkat-Mu. Dan anugerahilah kami dari berbagai nikmat-Mu yang Engkau ketahui sehingga membawa kami kepada keridaan-Mu. Serta hiasilah kami dengan pakaian yang melindungi kami dari berbagai cubaan dalam segala anugerah-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, anugerahilah kami dari berbagai nikmat-Mu yang Engkau ketahui sehingga membawa kami kepada keridaan-Mu. Serta hiasilah kami dengan pakaian yang melindungi kami daripada berbagai cubaan dalam segala anugerah-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud. Allahumma inna nas'aluka binuri wuddika alladhi alqaitahu ala anbiya'ika wa asfiyaika an tulqiya wuddaka ala qulubina kama alqaitahu alaihim wa an tulqiya alwudda fina ala qulubi ibadika ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan cahaya cinta-Mu yang Engkau anugerahkan ke hati para nabi-Mu dan hamba-Mu yang suci. Anugerahkanlah ke dalam hati kami rasa cinta kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami dalam hati kami rasa cinta kepadamu sebagaimana Engkau telah anugerahkan kepada mereka. Dan berikanlah juga cinta kepada kami dalam hati semua hamba-hamba-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallah minkum minna Inna wa minkum taqabbal ya karim. Okay. Terima kasih Ustazah.